أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penonton yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ja'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi bertemu pada pagi ini, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membangkitkan, yang membangunkan kita pada hari ini. Dialah yang terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, mencurahkan nikmat kesihatan, memberikan kepada kita nikmat penglihatan pada pagi ini. Kita dapat memandang lagi dunia pada hari ini. Kita dapat mendengar nikmat pendengaran, tuan-tuan ya. Nikmat dapat bernafas di muka bumi, nikmat dapat hidup, nikmat dengan kekuatan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, alhamdulillah. Insya-Allah muslimin dan muslimat, seperti biasa kita akan menyambung pengajian kita pada setiap hari Ahad bertemu dengan saya, dan pada setiap hari Isnin pada kuliah subuh. Untuk 2 hari ini kita akan mempelajari pengajian tasawuf, tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita akan menyambung pengajian tasawuf kita pada pagi ini menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah tentang suara saya kurang jelas ke, ada gangguan ke dan sebagainya, saya harap tuan-tuan boleh komen dalam ruang komen ya, maklumkan kepada saya. Jadi mungkin saya cuba tengoklah di mana ada apa-apa kesilapan berlaku ke, kesalahan teknikal dan sebagainya, saya cuba berbetulkan, tuan-tuan ya. Baik, jadi insya-Allah kita akan menyambung, akan melihat kepada kitab kita ni, kitab Penawar Bagi Hati, tuan-tuan ya. Baik, jadi pengajian tasawuf adalah pengajian ataupun suatu ilmu untuk kita mendalami jalan untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang nak dekat diri kepada Allah, dia akan berjalan kepada Allah dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu penyucian hati, tuan-tuan ya. Okey, baik.
Jadi terima kasih ya atas respon. Baik, jadi kenapa kita nak kena bersihkan hati kita dan kenapa nak dekat diri kepada Allah perlu ada ilmu penyucian jiwa ataupun ilmu tasawuf, tuan-tuan ni. Kerana yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan jasad, tuan-tuan ya. Kerana yang dekat kepada Allah itu adalah hati kita. Maka seseorang itu sejauh mana dia jauh atau dekat dengan Allah, maka sejauh mana hatinya bersih, tuan-tuan ya. Maknanya semakin bersih hati seseorang, semakin dekatlah dia kepada Allah. Tu dia punya konsep dia, sifir dia, tuan-tuan ya. Maka hari ni kalau kita ni nak jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, kita kena bersihkan hati kita, tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang semakin kotor hatinya, semakin jauhlah daripada Allah. Maka kerana itulah orang-orang yang nak dekat diri kepada Allah, nak menjadi orang-orang yang sangat hampir kepada Allah, maka dia kena sibukkan diri dia untuk sentiasa menyucikan hatinya, tuan-tuan ya. Kerana hati itulah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sudah semakin dekat, maka akan timbullah pengenalan kepada Allah ya. Yang dipanggil makrifat. Makrifat ni kenal, tuan-tuan ya. Jadi macam mana nak kenal Allah kalau sekiranya kita jauh dengan Allah, tuan-tuan ya. Jadi yang kenal Allah tu adalah hati juga, tuan-tuan ya. Sebab yang mengenal kepada Allah ni perasaan jiwa kita, tuan-tuan ya. Batin kita ataupun hati kita tu sendiri, tuan-tuan. Maka untuk kenal kepada Allah, kena dekatlah terlebih dahulu. Kalau jauh nak kenal macam mana? Macam tuan-tuan sendirilah dengan isteri kita kan. Jadi kita sebelum kita kahwin dengan isteri kita, kita tak berapa kenal sangat kan. Sebab kita tak dekat dengan dia, tak duduk sekali dengan dia, tuan-tuan ya. Tapi bila mana kita dah kahwin, orang kata dah bersama, dah dekat lah orang kata, sentiasa melihat dia, maka di situlah kita benar-benar kenal. Oh, rupanya rumah aku ni pandai masak rupanya. Sebelum kita kahwin dengan dia, kita tak tahu dia pandai masak. Rupanya rumah kita ni sifatnya begitu, begini dan sebagainya. Semuanya nyata. Bila kita dah tengok depan mata, dah dekat lah orang panggil, tuan-tuan ya. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila sudah dekat, maka kita semakin kenal lah kepada Allah. Melihat kepada kekuasaan dia, kebesaran dia, bila kita sudah hampir dengan Tuhan, tuan-tuan ya. Maka sebab itulah kalau ada orang kata, Ustaz, macam mana saya nak kenal Allah? Jawapannya, nak kenal Allah kena bersihkan hati lah, tuan-tuan ya. Sebab apa kena bersihkan hati? Sebab nak dekat dengan Allah. Bila dekat, baru kita akan nampak Allah, tuan-tuan ya. Hari ni kenapa manusia dikenal dunia, tuan-tuan tak? Bahkan dia sangat-sangat sedih ataupun sangat-sangat duka cita bila hilang dunia, tuan-tuan tak? Tapi manusia hari ni tak duka cita hilang Allah ya. Bila hati lupa kepada Allah, dia tak duka cita, tuan-tuan tak? Bila dia buat dosa, dia tak duka cita, tuan-tuan tak? Tapi kalau dunia, hilang dunia, duka cita dia, tuan-tuan tak? Tak payah hilang banyak perkara, tuan-tuan tak? Hilang RM3, RM4 pun pusing dah dia, tuan-tuan ni. Kalau kereta dia, tuan-tuan tak? Dilanggar orang, calat apa mereka, tercalik sikit lah orang kata. Maknanya kereta dia tu dilanggar, dia siapa-siapa ke, tuan-tuan tak? Maknanya kereta dia bercala sikit, tuan-tuan, resah hati dia, resah gelisah dia, tuan-tuan tak? Jadi kenapa manusia hari ni dia sangat kenal ke dunia dan resah gelisah hilang dunia dalam hidup dia? Sebab manusia sangat kenal dunia, sangat hampir kepada dunia, tuan-tuan. Maknanya dalil hampir tak hampir dengan dunia ni, ataupun dalil hampir kepada sesuatu, bila kita ni banyak ingat sesuatu, tuan-tuan ya. Manusia kenapa kenal dunia? Sebab hatinya banyak ingat dunia, maka kenal kat dunia, tuan-tuan ya. Bila manusia itu hatinya banyak menyebut dunia, banyak ingat dunia, maka akhirnya dia akan kenal nikmat dunia, kelazatan dunia. Tapi bila mana manusia itu dia tidak merasakan kebesaran Tuhan ataupun tidak duka cita dengan hilang Allah, kerana apa? Kerana hatinya tak kenal Allah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, hati ni, apa-apa yang banyak disebut oleh hati, itulah yang akan dikenalnya, tuan-tuan ya. Sebab tu orang yang minat kepada bola, tuan-tuan, saya selalu sebut perkara ni dalam kuliah saya, tuan-tuan tak? Kenapa duk minat bola? Sebab hati dia banyak zikir bola, tuan-tuan ya. Zikir bola siang malam, siang malam sentiasa sebut pasal bola, bersembang pasal bola, tengok TV pun tengok bola. Jadi ingatan dia, pemikiran dia dan hati dia sentiasa tertuju ke arah bola itu, maka akhirnya dia asyik dengan bola tu, tuan-tuan tak? Orang yang mengejar pangkat, setiap hari dia melihat pangkat, kelebihan pangkat, apa yang akan dia dapat dengan pangkat itu. Dia tengok kemasyhuran tentang pangkat, orang suka dengan pangkat yang besar. Hatinya sibuk ingat perkara tu, maka akhirnya dia dekat dengan perkara tu, maka akhirnya perkara tu dia kejar-kejar je lah, tuan-tuan tak? Sebab dia banyak sebut. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, hati kita ni akan dekat, akan kenal dengan apa yang banyak kita sebut, dengan apa yang banyak kita fikirkan. Jadi ahli sufi ni, orang ahlillah, kenapa dipanggil ahlillah?
Sebab dia ni adalah orang yang nak cari Tuhan, ahlillah lah tuan-tuan. Dia ada ahli dunia, ada ahli nafsu tuan-tuan, ada ahli wanita dan ada ahlillah. Ahlillah ni maknanya orang yang ahlinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dipanggil ahlillah. Jadi tuan-tuan, orang-orang ahlillah nak banyak sebut Allah, nak banyak sebut Allah, supaya bila banyak sebut Allah, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan timbullah perasaan cinta, kasih, dan kita takut kepada Allah, dan timbullah perasaan kita tidak mahu melakukan dosa kepada Allah kerana kita banyak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perumpamaannya tuan-tuan ya. Jadi dalil hati itu dekat kepada Allah, dalilnya bila dia banyak menyebut nama Allah tuan-tuan ya. Maka kata ulama tasawuf, sesuatu yang banyak disebut itulah yang akan kita hampiri tuan-tuan. Orang yang banyak sebut kereta, sebut ring kereta, banyak sebut perkara tu dalam kehidupan dia akan minat kereta lah tuan-tuan. Walaupun asalnya dia ni bukannya tahu sangat pasal kereta, tapi kalau dia dah diulang perkara tu banyak kali, akhirnya dia minat dengan kereta tu tuan-tuan. Jadi sebab tu tuan-tuan, minat kita ataupun kesukaan kita kepada sesuatu boleh dicorak dengan kita banyak mengerti perkara tersebut tuan-tuan. Contohnya orang perempuan, dia tak tahu sangat pasal emas ni, tak minat sangat pasal emas, tapi kawan dengan orang yang suka dengan emas ni tuan-tuan, dia tiap-tiap hari kawan dia datang rumah dia, ataupun dia berjumpa kawan di mana-mana, ataupun WhatsApp ke tuan-tuan, call ke dan sebagainya, kawan dia duduk promosi pasal emas, cerita pasal emas, kelebihan emas. Orang ni daripada tak minat pada emas jadi minat pada emas tuan-tuan. Dah duk hari-hari dengar kawan dia cerita emas ni begitu, keuntungannya begitu, kebaikannya begitu, keberuntungannya bagaimana berlipat kali ganda, melabur dan sebagainya. Dia duk dengar setiap hari, dengar, akhirnya masuk tak benda tu? Masuk lah tuan-tuan. Maka kita kadang-kadang kurang perhatian kita dengan Allah, kurang minat kita kepada Allah sebab kita tak selalu sebut nama Allah. Sebab tu dalam pengajian tasawuf ni dia perlu ada zikir tuan-tuan ya. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan, rukun tasawuf yang paling besar ialah ingat kepada Allah. Ingatan tu penting tuan-tuan ya, kerana ingatan tu menjadikan manusia hampir kepada apa yang diingat itu, dan ingatan itulah yang akan membuahkan hasil manusia semakin kenal dengan perkara tu. Orang ingat bola, dia kenal bola tuan-tuan, semakin lama semakin dikenal lah dengan bola tersebut tuan-tuan ya. Maka begitulah perumpamaan dengan perkara yang sebab tu tuan-tuan, hati kita ni jangan ingat banyak sangat selain daripada Allah, tak boleh tuan-tuan ya. Dengan dunia ni sekadar je kena ingat. Jadi yang nak kena sibuk, nak kena ingat selalu ni Allah tuan-tuan ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ingatan kita yang berlebih-lebihan ataupun ingatan kita yang terlalu banyak selain daripada Allah ni sebenarnya akan merugikan kehidupan kita di akhirat kelak. Dan kenapa tuan-tuan kita tak boleh ingat selain daripada Allah ni banyak sangat? Sebab apa yang tuan-tuan ingat selain daripada Allah lah, hal-hal dunia dan sebagainya, kalau terlalu banyak sangat, apa yang kita tumpukan perhatian dekat dunia ni, dia tak membantu kita di akhirat kelak. Sebab tu kita ni tak boleh nak ingat banyak sangat selain daripada Allah, sebab apa yang kita duk ingat selain daripada Allah ni semua kita tinggalkan, jadi rugilah kita. Maka sebab tu di akhirat kelak tuan-tuan, orang yang hidup dia banyak ingat game, contoh tuan-tuan kehidupan dia banyak duk main game, sembang kawan duk main game, akhirnya dia tak baca Quran, akhirnya hatinya tak sibuk dengan Allah, balik dekat akhirat menyesal tak tuan-tuan? Sangat-sangat menyesal lah. Bila balik kat akhirat, rupanya game yang dimain 2-3 jam, 4 jam setiap hari tu, sikit pun, sebelah darah pun tak memberatkan timbangan amalnya di akhirat kelak. Bahkan silap gaya dengan game tu dia buat dosa pula tuan-tuan, sampai dia mengabaikan isteri dia kat rumah, dia abaikan anak-anak dia. Ni berlaku tuan-tuan, saya cerita dengan tuan-tuan ni. Maknanya ada jenis suami-suami yang kaki game tuan-tuan ni, tak lah insya-Allah. Kaki-kaki kuliah ni tak adalah minat-minat benda-benda macam tu. Tapi orang yang kadang-kadang tak ada ilmu ni, tak fikir pasal kematian, tak ingat kepada akhirat ni, orang ngadu pada saya, anak murid saya cerita bagaimana suami dia tuan-tuan duk leka main game sampai anak-anak semua tak bicaranya. Dia duk main game, dah galik main game. Memanglah tuan-tuan, ni adalah suatu perkara yang melalaikan kita. Dan perkara tersebut adalah dakwah ataupun di antara cara-cara orang Yahudi atau orang kafir ni nak melemahkan iman kita, ditaburkan hidup kita ni dengan leka dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah untuk meningkatkan keimanan kita. Tu syaitan belaka tu tuan-tuan ya. Jadi saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian faham tentang kehidupan kita ni, kenapa tak boleh ingat selain daripada Allah ni banyak sangat. Sebab pertama, apa yang kita ingat selain daripada Allah ni tuan-tuan, banyak sangat perkara tu tak tolong kita pun tuan-tuan, tak tolong kita di akhirat kelak. Jadi bukan tak boleh nak ambil dunia, boleh, tapi ambil dunia sekadar kita gunakan dunia untuk kehidupan akhirat kita. Jangan melampau-lampau dengan dunia berlebih-lebihan. Tidak ada qanaah kita dengan dunia, sibuk kita dengan benda-benda yang melalaikan kita.
akhirnya kita luput amal kita dengan Allah, akhirnya kita luput kesibukan kita dengan Allah. Sedangkan apa yang kita sibuk dekat dunia tu semuanya tidak membantu kita di akhirat kelak. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, bila kita banyak sangat ingat perkara-perkara hal dunia ni, kita lupa kepada Allah, akhirnya kita tak kenal Tuhan lah, tuan-tuan. Akhirnya kita tak hampir dengan Allah, kita hampir dengan perkara lain lah, tuan-tuan. Maka sebab tu, tuan-tuan, sebenarnya antara perkara yang sangat penting, antara perkara, walaupun banyak perkara-perkara yang lain, sifat mahmudah dan sebagainya, antara perkara yang menjadi rukun ataupun tunggak utama, kita kata tugu lah, ataupun paku tuan-tuan ni, tunjang, tulang yang sangat kuat, yang paling penting untuk perjalanan kita kepada Allah ialah ingatan kita kepada Allah. Itu sangat penting. Ingatan kita tu nak kena banyak tumpu kepada Allah. Sebab tu kita bangun-bangun tidur ni, nombor satu, hati kita ni nak ingat Allah dulu. Jangan kita ni biar hati kita kosong, lalai dan sebagainya, tuan-tuan ya. Dia ahli tasawuf ni, tuan-tuan, orang-orang yang nak dekat diri kepada Allah ni, tuan-tuan, mereka adalah orang-orang, tuan-tuan dengar saya sebut maknanya konsep dia, tuan-tuan ni, orang-orang yang nak dekat diri kepada Allah ni, tuan-tuan, adalah mereka-mereka yang sentiasa menyibukkan dan menghidupkan hatinya untuk banyak ingat kepada Allah. Itulah orang-orang yang dekat diri kepada Allah. Mana kata dalil orang itu benar-benar bersungguh-sungguh dengan ucapan dia. Ada orang kata, Ustaz, saya nak dekat diri kepada Allah. Mana dalil dia? Kalau cakap sebut saja nak dekat diri kepada Allah, tak ada bukti kata nak dekat diri kepada Allah, itu percakapan saja, tuan-tuan. Itu pengakuan saja, tak ada bukti, tak ada dalil, tuan-tuan ya. Dalilnya orang-orang yang betul-betul nak dekat diri kepada Allah dan jujur hatinya benar-benar nak dekat diri kepada Allah, dalilnya adalah dengan banyak menyibukkan hati dan menghidupkan hati untuk banyak sebut Allah, tuan-tuan ya. Untuk banyak fikir pasal Tuhan, untuk bagi hati ini sentiasa hidup ingat Allah, tuan-tuan ya. Orang-orang yang dekat diri kepada Allah ni, tuan-tuan, dia tak boleh membiarkan hati dia kosong, tuan-tuan ya. Maksudnya bila kita ni sudah menjadi hamba-hamba yang nak dekat kepada Allah atau nak menjadi ahlillah, orang-orang yang sibuk dengan Allah ni, dia akan sentiasa hidupkan hati dia. Maksudnya dia paksa hati dia, paksa nafsu dia untuk sentiasa cuba sepanjang masa ingat kepada Allah. Ni orang ahli tasawuf ni, dia duduk atas jalan ni lah, tuan-tuan ya, yang disebutkan oleh Al-Quran itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Mereka-mereka yang sentiasa melihat kebesaran Allah pada kejadian langit dan bumi, tuan-tuan. Allah sebut ayat sebelum tu, Allah kata orang-orang yang dekat daripada Allah, yang mempunyai mata hati yang luas, mata hati yang terbuka, liulil albab ni, yang mempunyai mata hati, kata Allah, sifat mereka apa? Bila mereka melihat alam, nampak ini Allah, ini Allah, ini Allah, tuan-tuan. Mereka kenal alam ni siapa yang mentadbir, yang mengurus, tuan-tuan. Apa sifat hati mereka? Sifat hati mereka ya alladzina yazkurunallaha qiyaman. Mereka ni sentiasa ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Hati sentiasa sebut nama Allah, tuan-tuan ya. Maka inilah kita katakan ujian, tuan-tuan semua, dalam kita menghadapi ujian kita dengan nikmat hati, menghadapi hati kita sendiri. Kita ni sebelum ni duk nampak ujian ni ujian mata je, tuan-tuan. Mata kita ni sama ada kita melihat perkara-perkara yang maksiat, ataupun mata kita ni melihat perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lupa, tuan-tuan ni, sebenarnya ada satu lagi ujian yang sangat besar, yang ni ujian hati, tuan-tuan ya. Sebenarnya hati ni juga satu nikmat, tuan-tuan. Hati ni satu nikmat. Jadi nikmat hati ni sebenarnya nak balik kepada siapa? Kepada pemilik hati, yakni Allah, tuan-tuan ya. Jadi kita kadang-kadang kita nampak ujian kita ni ujian mata, ujian telinga, ujian mulut, tuan-tuan tak? Tapi sebenarnya hati ni adalah ujian paling besar. Sebab apa, tuan-tuan? Sebenarnya mata kita, telinga kita ni sebenarnya laluan untuk menembak hati je sebenarnya, tuan-tuan. Jadi sebenarnya fokus nak jaga mata ni sebab apa yang mata kita akan tengok ni, dia akan jatuh ke hati. Tuan-tuan ya. Tu orang Melayu duk kata tu, tuan-tuan tak? Daripada pandangan mata jatuh ke hati tu, betul lah, tuan-tuan. Tapi janganlah pandangan mata yang merosakkan hati kita. Jadikan pandangan mata kita ni melihat perkara-perkara yang baik, yang jatuh ke hati ni, jatuh hati kepada Allah. Tak apalah, tuan-tuan. Jangan jatuh hati kepada dunia kan. Tengok kereta orang lawa, kita pun mula nak fikir macam mana nak bagi kereta kita jadi cantik macam tu, tuan-tuan. Jadi jatuh hati kita kepada dunia jangan banyak sangat, tuan-tuan gitu. Jadi saya nak sebut mata, telinga ni sebagai laluan dan kesannya kepada hati. Jadi maknanya sebenarnya matlamat besarnya hati, tuan-tuan ya. Dan hati ni adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita, kerana hati itulah tempat mengenal Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu yang dikatakan oleh Allah itu, ini cerita pasal tasawuf, tuan-tuan ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran tu, tuan-tuan nak kata Allah apa? Laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim, kata Allah. Dan demi sesungguhnya, kata Allah, kami jadikan manusia
Insan itu adalah sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan, alhamdulillah, bersyukur kita sebab Allah jadikan kita ni manusia. Tuan-tuan, Allah tak jadikan kita pokok. Tuan-tuan, Allah boleh buat kita jadi pokok, jadi kucing, tuan-tuan, nak jadi binatang ke, jadi tumbuh-tumbuhan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni hak mutlak dia nak menciptakan sekalian makhluknya. Hari ni tuan-tuan tengok, ada makhluk Allah yang Allah buat jadi matahari, jadi bintang, tapi kita ni Allah buat jadi insan, tuan-tuan. Maksudnya kita pun tak tahu sejak alam azali hari tu, ketika mana makhluk ni tidak ada langsung, tuan-tuan. Di awal-awal hari tu Allah ni maknanya tidak ada sesuatu, hanya Allah bersendirian, tuan-tuan. Kata Nabi SAW satu hadis, kata Nabi, kan Allah walam yakun syai'un ghairuh, kata Nabi. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana awal Allah Subhanahu Wa Taala itu? Maka kata Nabi, kan Allah adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersendirian. Maksudnya esa, walam yakun syai'un ghairuh, kata Nabi. Ketika awal-awal hari itu tak ada sesuatu bersama dengan Allah, dia bersendirian lah, tuan-tuan. Sebab sekalian makhluk ni selain daripada Allah semuanya baharu, tuan-tuan. Jadi baharu ni kita akan belajar dalam masalah tauhid lah, tuan-tuan. Jadi selain daripada Allah ni dipanggil makhluk, dan selain daripada Allah ni semuanya baharu diciptakan. Maksudnya baru buat lah, tuan-tuan. Bukannya macam diri Allah ni dia maknanya qadim, tuan-tuan, sedia ada. Nanti itu kita cerita dalam masalah tauhid lah, tuan-tuan. Malam ni insya-Allah kita akan berjumpa untuk kuliah tauhid, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya sekalian makhluk ni semuanya Allah baru cipta. Kita ni kena beruntung, tuan-tuan. Dua keuntungan lah. Pertama, sebab Allah cipta kita jadi manusia. Bila kita jadi manusia, jadi sebaik-baik kejadian lah, tuan-tuan. Allah tak buat kita jadi anak kucing ke, lahir daripada perut kucing, tak. Kita ni Allah hidupkan jasad kita dan roh kita ni jadi insan, subhanallah, tuan-tuan. Dan nikmat kita yang kedua ni, Allah buat kita pula lahir jadi manusia, jadi Islam pula, tuan-tuan. Tak jadi selain daripada Islam lah, kafir dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi Islam ni satu keberuntungan yang besar, tuan-tuan. Lahir ni Islam dah, Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah cipta kita daripada perut ibu-ibu yang Islam, tuan-tuan. Kita boleh nak maknanya dari segi mutlak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, boleh saja kita ni lahir daripada perut orang yang bukan Islam. Satu nikmat yang besar, tuan-tuan. Tiga nikmat. Yang ketiga, tuan-tuan, adalah kita ni dah Islam, umat Nabi SAW pula. Allahu Akbar, tuan-tuan. Maksudnya kita ni dah manusia Islam pula, jadi umat Nabi Muhammad SAW pula. Nabi yang paling banyak khususiatnya, banyak kelebihannya di sisi Allah. Jadi kita ni Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad, tak pilih jadi umat Nabi Adam, tak pilih jadi umat Nabi Nuh, tuan-tuan. Jadi maknanya kita ni sangat-sangat beruntung. Jadi tuan-tuan, jangan kita kufur nikmat ni, tuan-tuan. Maksudnya Allah dah buat kita Islam, kita abaikan Islam, tu kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Kita jadi umat Nabi SAW, tak ikut cara hidup Nabi, kita belakangkan Nabi dalam kehidupan kita, kita tak bersyukur jadi umat Nabi SAW. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, walaupun kita umat Nabi SAW dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang pertama masuk syurga, tuan-tuan, oleh kerana kita yang dihisab di hadapan Allah terlebih dahulu. Tapi kena beringat juga, kalau na'udzubillah, kalau lah maknanya kita punya kelalaian dekat dunia, banyak buat dosa, banyak lupa kepada Allah, tuan-tuan, kita ni tidak dirahmati Allah oleh Allah, na'udzubillah, dipilih untuk masuk dalam neraka, maka kita juga golongan pertama yang masuk neraka. Sebab tuan-tuan, tidak akan melintasi titian siratul mustaqim itu melainkan umat Nabi SAW terlebih dahulu, tuan-tuan. Inilah keberuntungan umat Nabi SAW. Walaupun kita umat akhir zaman, oleh kerana mulianya baginda Nabi itu, maka kita mendapat syafaat dengan kerana kita ni jadi umat Nabi, maka kita akan dipanggil oleh Allah untuk dihisab terlebih dahulu di akhirat kelak. Subhanallah, tuan-tuan. Tapi ingat, bila mana kita telah dihisab, akan berjalan di atas titian siratul mustaqim, baginda Nabi SAW akan menunggu di situ. Dan dia akan cuba memberi syafaat kepada umatnya yang berjalan di atas titian siratul mustaqim. Kalau terjatuh, na'udzubillah, tuan-tuan, maka kita dululah umat Nabi yang akan jatuh. Maka kita kena beringat, walaupun kita adalah golongan yang pertama yang masuk syurga, tapi kita juga golongan pertama yang akan terjatuh daripada titian siratul mustaqim itu, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, Allah menjadikan kita sebaik-baik kejadian, alhamdulillah. Jadi hargai nikmat manusia ni, hargai nikmat kita sebagai insan ni, kerana kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat syurga dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau makhluk-makhluk Allah yang lain ni, maknanya mereka ni habis-habis macam tu je. Mereka tak dapat kenal apa nikmat dalam syurga, dapat mengecapi nikmat hidup dalam syurga dengan bidadari je, dengan mahligai. Tak dapatlah, tuan-tuan, binatang-binatang dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah Allah pilih di situ. Dan tuan-tuan, saya nak sebut di mana hebatnya ciptaan insan, tuan-tuan.
Maknanya kita kata kita ni sebaik-baik kejadian, adakah kerana wajah kita yang cantik ni? Tuan-tuan, adakah kerana tubuh badan kita ni? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Kita kena faham sebaik-baik kejadian tu bukan pada zahir, tuan-tuan. Kalau kira pada zahir ni, tuan-tuan, malaikat jauh lebih indah daripada kita. Sebab dia buat daripada cahaya kan. Cahaya kan cantik, kita tanah, tuan-tuan. Maka malaikat jauh lebih indah, jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Tapi Allah tak kata Allah menjadikan malaikat sebaik-baik kejadian, tuan-tuan. Kenapa manusia ni adalah makhluk Allah yang tertinggi, siap menjadi khalifah lagi dekat muka bumi ni, tuan-tuan. Kenapa? Di mana kelebihan kita, tuan-tuan? Bukan kerana jasad kita ni. Kalau kira jasad kita ni, banyak makhluk Allah yang lebih besar daripada kita, tuan-tuan. Kita katakan apa, binatang, gajah, harimau pun kita tak mampu nak lawan, tuan-tuan. Kalau mari terkam kita, mati kita, kena makan ni harimau. Sebenarnya, tuan-tuan, sebaik-baik kejadian tu bukan dari segi tangan kita, bukan dari segi wajah kita ni. Sebab tangan ni makhluk lain pun ada tangan, binatang pun ada tangan, tuan-tuan. Jadi sebenarnya sebaik-baik kejadian itu adalah roh kita, hati kita yang mampu kenal kepada Allah. Maksudnya, tuan-tuan, Allah cipta roh kita ni, hardware dia, tuan-tuan. Kalau komputer hari ni ada perisian, hardware dipanggil kan, tuan-tuan. Bukan software. Software ni perkara luar nak masuk dalam hati kita. Software ni kena install software-software yang betul. Jangan banyak install software game, tuan-tuan. Ada software main kereta, software main bola. Jangan, tuan-tuan. Kita kena install, di bahasa moden sikit lah, tuan-tuan. Kita kena install. Kalau dalam komputer kita ada Microsoft Office lah, tuan-tuan. Hari ni orang buat stream pakai StreamYard dan sebagainya. Software, benda-benda yang diinstal dalam komputer. Dalam hati kita ni, biar install software-software akhirat, software-software ingat pada Allah ni, software-software tasawuf ni. Biar running hardware kita ni, biar running dengan software-software begitu. Mana-mana software-software yang bukan-bukan ni, uninstall, tuan-tuan. Mulai hari ni uninstall dia, tuan-tuan. Jangan ada dalam hardware kita ni software-software dunia uninstall, buang, tuan-tuan. Handphone kita ni begitulah, tuan-tuan. Ada software-software yang melalaikan, buanglah, uninstall lah, tuan-tuan. Uninstall lah, tuan-tuan. Jadi hati kita ni hebatnya kerana hardware dia, tuan-tuan. Kalau hari ni komputer hari ni ada CPU kan, i7 lah dan sebagainya kan, tuan-tuan. RAM-nya berapa gig dan sebagainya, maka dia running tu hebat lah, tuan-tuan. Maka kita ni yang hebat ni adalah hardware hati kita ni. Allah buat hati kita ni dengan hardware dia ni, wallahu alam kita nak kata apa, maknanya ada roh, tuan-tuan ni. Hardware hati kita ni mampu kenal Tuhan. Selain daripada makhluk Allah, selain daripada makhluk insan ni, tuan-tuan, mereka ni maknanya tidak ada akal, tuan-tuan. Mereka tidak ada hardware dalam diri mereka itu yang mampu untuk mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insan adalah manusia yang mampu ataupun yang mempunyai hati, ataupun kita katakan roh, ataupun sir, dia panggil dalam pengajian tasawuf sir, tuan-tuan. Yang mana kekuatan jiwa ini dia mampu dekat kepada Allah, dan dia mampu benar-benar kenal di antara diri dengan Allah, sangat-sangat kenal lah, tuan-tuan. Dipanggil makrifat, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita sebut dalam pengajian tasawuf, nanti dia akan sampai kepada satu makom dia panggil tajalli. Tuan-tuan, tajalli ni suatu makom ataupun satu ketinggian hati yang mana akan pecah hati itu kerana sangat-sangat kasih dan cinta kepada Allah. Ni makom-makom ni yang tak ada pada makhluk lain ni. Maksudnya makhluk lain tak mampu nak memiliki makom-makom yang hebat ni, tuan-tuan, yang dekat dengan Allah dari segi hardware hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, hargailah nikmat hati ni. Dan tuan-tuan, esok yang keluar ni, yang dalam ni jasad tuan-tuan yang kat luar ni, dia kulit je, tuan-tuan. Dia tak ada apa-apa, dia akan hancur, dia makan ulat dan sebagainya. Tetapi yang hebat tu adalah dalaman kita yang akan keluar nanti, meninggalkan jasad kita tu, tu roh tu. Roh yang diciptakan oleh Allah tu, yang hari ni tak ada orang boleh tengok roh bagaimana halusnya ciptaan roh itu, tuan-tuan. Sebab tu dikatakan roh itu diciptakan oleh Allah daripada latifah rabbaniyah, tuan-tuan. Dalam kitab mana ada tu? Dalam kitab Menawar Bagi Hati ni lah, tuan-tuan. Akan ada dia sebutkan roh itu, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, adalah diciptakan oleh Allah daripada latifah, maksudnya daripada kehalusan, kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah pernah menyebutkan, kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Maksudnya roh ini datangnya daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh kita ni asalnya datang daripada Allah, yang sangat kenal kepada Allah, tuan-tuan, sangat hampir kepada Allah. Tapi hari ni kenapa roh kita dah tak kenal Allah? Sebab kita hari ni telah gagal membawa amanah hati ni untuk terus istiqamah dengan Allah, sehingga hati kita ni telah dicuri oleh syaitan dan nafsu untuk menyibukkan hati kita ni dengan selain daripada Allah. Maka hari ni manusia dah lupa kepada Tuhan, dah tak kenal Allah, sebab hati dia telah dipalingkan oleh nafsu dan syaitan untuk berpaling kepada perkara-perkara dunia dan sebagainya. Maka akhirnya hati ni
sudah lupa asal usul dia yang datang daripada Allah, yang sangat kenal kepada Allah, hari ni sudah banyak kenal kepada dunia dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena usaha untuk balikkan diri kita kepada fitrah yang asal, yang kita ni sangat kasih cinta kepada Allah, tuan-tuan ya. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap insan manusia ni lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Fitrah ni maksudnya diciptakan insan tu asal kejadiannya apa. Jadi fitrah ni fitrah asal lah. Maksudnya setiap insan manusia ni lahir dalam keadaan suci bersih. Itulah asal kita. Fitrah kita ni bersih. Tak ada dosa, tak ada apa-apa. Kain putih yang sangat putih, kata Nabi SAW. Nabi kaitkan fa'abawahu, maka mak ayah dia lah yang akan mencorak hati ni nak mengikut kepada Yahudi ke Nasrani dan sebagainya. Maksudnya Nabi nak sebut kita insan ni lahir ni fitrah, bersih, cantik. Tapi bila mana kita besar, kita hidup dengan cara berhibur, ikut orang Yahudi, ikut Nasrani kan. Maksudnya hidup kita ni tak ada batasan. Tuan-tuan, hidup kita ni main nak buat dengan dosa, maksiat, dengan kelalaian dan sebagainya, ikut cara-cara hidup orang yang tidak mengerti Allah, ingat akhirat. Maka akhirnya hati ni telah menjadi gelap, telah keluar daripada fitrah yang asal, tuan-tuan ya. Kalau ikutkan kita ni, asalnya kita ni tuan-tuan, semuanya kita ni sangat kenal kepada Allah ni, benda dalam hati kita ni, roh kita yang kat dalam, yang kita tak nampak pada hari ni, tuan-tuan ya. Yang duk tengok dekat cermin tu muka kita, tuan-tuan ya. Itu benda jasad, sarung je tu, tuan-tuan, sangka je, tuan-tuan. Tapi hari ni manusia ni ramai yang sibuk jaga sangka, tuan-tuan. Sedangkan sangka itu sebenarnya dia sebagai alat untuk menutupi yang kat dalam tu, tuan-tuan. Jadi manusia hari ni sibuk duk jaga kulit ataupun duk jaga sangka. Sedangkan yang dalam sangka tu, kita katakan burung yang dalam sangka tu, dibiarkan burung tu dalam keadaan bising, berbunyi kerana terseksa dalam sangka tu, oleh kerana burung itu sudah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya gitulah tuan. Ulama dia kata, maknanya ibarat kita katakan roh kita ni dalam sangka, bila kita ni tak bagi roh kita makan yang betul, maka dia meronta-ronta. Makan macam burung, tuan-tuan. Kalau dalam sangka ni, tuan-tuan, kita tak bagi makan dengan betul, ataupun kita bagi dia makan racun, dia sakit lah, tuan-tuan. Maka hari ni manusia banyak yang sakit roh dia. Sebab manusia hari ni banyak bagi salah makan pada roh dia. Roh dia ni nak Allah. Sebab tu kita hari ni cari sesuatu kebahagiaan, tinggalkan Allah. Kita tak bahagialah. Hati ni serabut juga, tuan-tuan. Kita kata apalah aku ni kan, duit banyak dah, tuan-tuan. Anak semua berjaya dah, tapi hati aku ni tak tenang juga, tuan-tuan. Kenapa tak tenang? Sebab roh kita ni memang dia tak akan tenang selain daripada Allah sebenarnya. Sebab asal dia, fitrah dia adalah kenal Tuhan. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak cari ketenangan yang hakiki, kena bawa balik hati tuan-tuan ni kepada kekasih dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengajian tasawuf ni, tuan-tuan, untuk sentiasa menyedarkan kita siapa kita. Tuan-tuan, kita ni asalnya datang daripada mana dan ke mana perlu kita bawa jiwa diri kita ni, tuan-tuan. Maka sebab tu tuan-tuan, hari ni roh kita ni tak tenang, serabut, tuan-tuan, sebab kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau roh kita ni, tuan-tuan, nak diberi makan yang betul, diberi makan, kalau kita katakan burung tadi, tuan-tuan, dengan makanan-makanan yang berkhasiat, yang betul makanan untuk diri dia, maka dia senyap, dia tenang, dia tak berbunyi. Orang kata tak, orang panggil bahasanya apa, tuan-tuan, tak berkicap ke? Tak apa kan? Tak berbunyi lah dalam sangka tu, tuan-tuan. Tapi kalau dia tak diberi makan atau bagi makan yang salah, dia berbunyi lah, tuan-tuan. Dan dia lemah lah, tuan-tuan. Maka hati kita pada hari ni nak buat taat ni lemah, tak larat, tuan-tuan. Sebab apa lemah? Sebab banyak racun. Duk makan racun dosa dan sebagainya. Itu sembahyang tak khusyuk dan sebagainya. Ni pengajian tasawuf ni pengajian yang sangat agung, sangat mulia. Kerana pengajian tasawuf ni pengajian yang nak bawa kita ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan kena faham, maknanya hari ni kita kena syukur dengan nikmat hati ni. Kerana hati ni Allah buat kita ni boleh kenal dia, dekat dengan dia. Jadi hargailah nikmat hati ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya. Ustaz, boleh tak saya ni sambil nak ingat Allah nak buat dosa, tuan-tuan? Ada orang kadang-kadang dia fikir macam tu, tuan-tuan. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, boleh tak saya dalam keadaan nak dekat dia pada Allah, nak main game sikit-sikit, tuan-tuan, nak ralik sikit lah dengan Mobile Legend ke, kan, tuan-tuan. Apa jenis game saya pun tak reti nak sebut banyak-banyak game. Hari ni banyak game tu semua kelalaian belaka, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, jawapannya, tuan-tuan ya, boleh tak kita nak dekat diri kepada Allah ni, nak buat maksiat sikit-sikit, tuan-tuan, nak tengok TV sikit-sikit, boleh tak, tuan-tuan? Jawapannya tak boleh, tuan-tuan ya. Kerana apa? Dia tetap akan menjadi hijab kita dengan Tuhan. Dia gini, tuan-tuan, bila hati kita ni masih ada dua, berarti tak tumpu kepada Allah lagi lah, tuan-tuan ya. Maksudnya masih ada gangguan lagi lah, tuan-tuan. Dan sebagai orang-orang yang sudah melihat kepada kebaikan akhirat, ataupun sudah melihat kepada keberuntungannya di akhirat kelak, dia tak akan mensia-siakan masanya dengan perkara-perkara yang lalai, tuan-tuan ya.
Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tu dengan 2 ayat, tuan-tuan ya. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, bila kita nak dekat diri kepada Allah ni, memang kita nak kena mujahadah kuat, tuan-tuan ya. Usaha sungguh-sungguh untuk bawa hati kita ni kepada Allah semata-mata. Kalau orang tanya kita boleh tak nak main game dan sebagainya kan, ada orang tanya saya dalam kuliah, tuan-tuan, bukan dalam handphone tu, setengah kuliah ni dia duduk depan tanya, ustaz, boleh tak saya ni sambil-sambil dekat dengan Allah, saya nak main game, tak boleh tinggal game ni, tuan-tuan. Maka saya kata dekat terus diri kepada Allah, nanti lama-lama game tu akan hilang. Saya jawab macam itulah, tuan-tuan. Maksudnya segala kelalaian kita ni automatik akan hilang bila kita banyak sebut nama Allah dan asyik kepada Allah. Akhirnya kita akan rasa rugi bila kita buang masa selain daripada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tuan-tuan, yang mengenai dengan hati ni, Allah kata, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih, kata Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kata ma ja'alallah. Allah ni dia tidak menjadikan li rajulin, bagi seorang lelaki ataupun seorang perempuan, di dalam rongga badan ni 2 hati, tak ada. Tuan-tuan ya. Maksudnya Allah ni dibuat hati kita ni satu je. Jadi bila satu ni maksudnya kena beri kepada Allah sahaja. Bukan 2. Kalau 2 boleh, mungkin boleh 1 kepada Allah, 1 kepada dunia dan sebagainya, tak boleh. Hati ni dan dia ada Allah, beri pertumpuan kepada Allah, maka dia akan asyik ke situlah, tuan-tuan. Tapi hati ni bila kita biarkan dia selain daripada Allah, takut dia akan lalai banyak kepada perkara yang selain daripada Allah. Dan disebutkan juga oleh Allah dalam Al-Quran, tuan-tuan ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minun, kan, sesungguhnya telah pun berbahagia, telah pun berjaya orang-orang yang beriman itu. Maksudnya, tuan-tuan, orang-orang yang beriman ni, nak tahu dia berjaya tak berjaya, ni sifat-sifat dia, tuan-tuan ya. Ini bukan sifat-sifat orang beriman. Yang ni Allah nak cerita kepada kita orang-orang yang beriman yang telah pun berjaya. Maksudnya dalam keadaan kita memelihara iman kita, kita memupuk iman kita, kita menambahkan keimanan kita dengan ketaatan yang bersungguh-sungguh, dengan zikir dan sebagainya. Apa tanda kita telah pun berjaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang beriman? Sebab orang beriman ni ada yang belum berjaya, tuan-tuan ya. Maksudnya dia beriman kepada Allah tapi masih tak takut dengan dosa dan maksiat, itu dikata belum berjaya, tuan-tuan ya. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang telah pun berjaya, apa sifat dia? Apa tanda dia, tuan-tuan ya? Orang-orang yang beriman yang benar-benar tanda dia sudah menjadi orang beriman yang sudah pun berjaya dengan keimanan dia. Maksudnya kalau dia mujahadah selama ke hari ni dengan dosa maksiat dia tinggalkan, dia bertaubat, tuan-tuan, dan dia mujahadah pula zikir, bersihkan hati, benar-benar dekat diri kepada Allah ni, sibuk dengan Tuhan. Apa tanda-tanda dia telah pun berjaya dengan keimanan dia tu, tuan-tuan? Maknanya keimanan dia telah pun membuahkan hasil. Apa tanda dia? Maka ini kita boleh muhasabah, aku ni sudah berjaya menjadi orang-orang yang beriman ke belum? Maksudnya sifat-sifat orang-orang yang berjaya ini dengan keimanan ini sudah ada pada kita belum, tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang beriman yang telah berjaya itu allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah pun berjaya orang beriman itu, yang mana sifat yang pertama ialah bila dia solat, hatinya akan khusyuk kepada Allah, tuan-tuan. Maka orang-orang yang beriman telah pun berjaya dalam mujahadah dia, bila dia Allahu Akbar, hatinya sudah mudah khusyuk dengan Allah, tuan-tuan ya. Itu pertama. Mana kata kalau kita sembahyang ni banyak hati kita ni lalai, kita kena banyak mujahadah lagi. Kena banyak lagi taubat dengan dosa dan maksiat kita. Oleh kerana kita ni payah nak khusyuk dan sebagainya, mungkin kita katakan kerana hati kita ni banyak lagi selain daripada Allah, tuan-tuan. Dia betul lah, tuan-tuan. Hati kita ni bila banyak ingat selain daripada Allah, maka syaitan akan ambil ingatan-ingatan itulah dalam solat kita, tuan-tuan. Orang-orang yang minat dengan bola ke, ataupun orang-orang yang sibuk dengan dunia, kadang-kadang dalam solat tu dia fikir tentang dunia ni, tuan-tuan. Syaitan dia akan curi kat situ lah. Dia akan curi ingatan kita banyak dekat belah mana, tuan-tuan. Kalau orang yang sibuk nak mesyuarat dalam solat ni, kejap-kejap saya nak solat dulu, tapi dalam solat dia ni mikir dah, aku nak cakap apa dalam syarat ni, tuan-tuan. Sekarang nak bentang apa tentang agenda-agenda ni, perancangan, dia dalam solat fikir benda macam tu, tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun menghadapi perkara-perkara macam ni. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, maknanya bila hati kita ni banyak ingat dunia dan sebagainya, poin-poin dunia itulah syaitan akan bawa dalam solat kita ni. Bahaya. Sebab tu tuan-tuan nak dapat solat yang khusyuk ni, tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i, bila mana kamu nak bertemu dengan Allah, kata Imam Syafi'i, tuan-tuan ya, Muhammad bin Idris lah mazhab Syafi'i kita tu, tuan-tuan. Kata dia, bila kamu nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang ni, kata Imam Syafi'i, hendaklah sebelum kamu solat, kamu biarkan masa kamu sejenak bersama dengan Allah, tuan-tuan ya. Ini antara tip nak khusyuk dalam solat. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sebenarnya nak dapat khusyuk dalam solat ni, bukan Allahu Akbar baru nak latih khusyuk. Dia khusyuk ni sebenarnya luar solat lagi. Maknanya hati kita ni nak kena banyak tinggalkan kelalaian dunia ni, tuan-tuan. Kalau hati kita ni banyak kegelapan hitam dan sebagainya, bila kita solat dia akan payah nak ingat kepada Allah. Dan Imam Syafi'i ajarkan kepada kita antara jalan untuk kita mudah mendapatkan khusyuk dalam sembahyang ni, tuan-tuan,
Ambil masa sejenak sebelum semayang ni, ambil masa sejenak, bawa hati kepada Allah sungguh-sungguh, tuan-tuan ya. Duduk sekejap, tuan-tuan nak menunggu waktu solat, zikir, istighfar kan. Bila azan tu maknanya hati kita ni dah ada Allah. Baru Allahu Akbar, tuan-tuan ya. Ni kita kadang-kadang dekat pejabat, kalau saya dekat sekolah lah kan, kata guru besar, musyarat pukul 1.10 atau 1.30, tuan-tuan. Kita ni terkejar-kejar nak semayang, tuan-tuan. Jadi kita ni datang-datang surau tu ambil wuduk dalam keadaan tak duduk sejenak, tak ingat Allah ni, terus Allahu Akbar. Tu yang mikir macam-macam, tuan-tuan ya. Sebab kita ni tak ada hati dengan Allah lagi, tiba-tiba terus nak angkat takbir. Maka Imam Syafi'i mengatakan antara jalan tu dapat khusyuk dan semayang ni, maknanya ambil masa sejenak, duduk sekejap, jangan terus angkat takbir. Perlu ada persediaan untuk berjumpa dengan Allah. Kalau macam tuan-tuan nak bercakap dalam mesyuarat ke kan, nak buat satu pembentangan, kita dah standby dah nak cakap apa ni, maknanya dah ada dah kita punya kerangka, kita nak cakap apa ni kan, nombor 1 apa, nombor 2 apa kan. Bila dah dia bercakap nanti, bercakap dalam keadaan lancar, baik dan sebagainya, tuan-tuan nak. Maka kita nak solat kena sedia juga dengan Allah. Maksudnya sudah ingat bagaimana aku ni hamba, nak kena syukur kepada Allah, ingat akhirat, ingat mati dan sebagainya. Bagi dia bila angkat takbir ni, hati kita sudah mekar dah hidup dah, tuan-tuan dah. Dah nampak dah akhirat dan sebagainya. Bukan semayang ni ingat dunia. Maka tu yang tak dapat khusyuk tu, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya saya nak fokus kepada tuan-tuan ni, bukan yang masalah solat ni antara sifatnya, tuan-tuan. Saya nak sebut yang kedua tu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sifat orang-orang yang beriman itu antaranya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tuan-tuan ya, orang-orang yang telah berjaya imannya dengan Allah, sifatnya lah mereka-mereka yang sentiasa menjauhkan dirinya daripada segala perkara yang lara, tuan-tuan ya. Lara ni lalai lah, tuan-tuan ya. Ni bukan kira maksiat, lara, tuan-tuan ya. Orang beriman yang telah berjaya keimanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia akan tak suka pada perkara-perkara yang lalai, tuan-tuan ya. Maka sebab tu orang beriman ni, dia banyak hati dia ibadat, banyak kehidupan dia hidup dengan Allah, tak ada lalai. Sebab orang beriman ni yang telah berjaya keimanannya dengan Allah, dia akan tersentuh hatinya, ataupun dia akan rasa bersalah, ataupun akan rasa rugi. Rugi aku ni buang masa main game. Dia akan rasa macam dalam hati dia ada teguran, ada ilham malaikat yang akan tegur, rugi kau buang masa ni, tuan-tuan. Dia akan rasa macam tu. Jadi sebab tu kalau orang tanya saya, ustaz boleh tak saya dalam keadaan nak jumpa dengan Allah ni nak buat maksiat sikit-sikit, tuan-tuan, ataupun nak leka dengan game sikit-sikit, nak leka dengan dunia sikit-sikit, tuan-tuan. Dia sebenarnya, tuan-tuan, dunia ni kalau ada faedahnya, kebaikan untuk akal kita kan. Contohlah, tuan-tuan, kalau main game tu, game-game yang mungkin boleh mengasah minda kita, yalah game-game, mungkin ada game-game yang baik lah, tuan-tuan. Tapi bukan game-game yang lara lalai, kena pula kartun-kartun tu pakaiannya tidak menutup aurat. Walaupun kartun, tuan-tuan tengok orang-orang kafir ni pandai dia orang, tuan-tuan ya, nak menghancurkan iman kita pada hari ni, leka dengan main game. Lepas tu kartun-kartun game tu pula Allah pakaiannya, tuan-tuan. Kalau anak-anak murid saya di sekolah, saya mengajar di sekolah tu, anak-anak murid saya, tuan-tuan tak, kad Mobile Legend tu kan, kita pun tak pernah main benda tu macam mana, tuan-tuan tak. Kad Mobile Legend tu, gambar-gambar, kata kartun-kartun tu, Allah teruknya pakaian-pakaian tu. Saya ambil, saya rampas. Dia kata walaupun kartun sekalipun, tuan-tuan nak, dengan dia punya pakaian yang sangat-sangat menjolok mata lah, tuan-tuan, teruk lah pakaian dia, tuan-tuan ni. Dilukis gambar tu, saya kata Allah, maksudnya orang kafir ni nak menghancurkan iman umat Islam ni, sampai ke game ni pun dia masuk benda-benda macam tu dalam game ni, tuan-tuan ni, yang budak-budak kita duk menghadap setiap hari ni, tuan-tuan ya. Jadi saya nak cerita dengan tuan-tuan, maknanya orang beriman yang telah pun berjaya mujahadahnya kepada Allah, dia tak suka dah perkara lara ni, tak ada dah dalam kehidupan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi itulah maknanya perkongsian kita pada pagi ni, tuan-tuan ya, mengenai dengan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Makna kata kita perlu bersyukur dengan nikmat hati ni, dan sentiasa kita sibukkan hati kita dengan ingatan kepada Allah, kerana, tuan-tuan, ingatan kita kepada Allah lah satu-satunya ingatan yang bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat, tuan-tuan ya. Orang yang banyak ingat Allah ni, banyak kebaikannya lah, tuan-tuan ya. Orang yang banyak sebut nama Allah ni, maka itulah yang akan membantu dia, kehidupan dunia sampai akhirat. Orang-orang yang mendapat kebahagiaan itu adalah orang-orang yang banyak menyibukkan hatinya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tuan-tuan, suatu gambaran yang jelas, tuan-tuan ya, satu kepahaman yang cantik bagaimana kita nak hidup dekat dunia ini, hakikatnya siapakah kita, tuan-tuan, dan ke mana sepatutnya kita bawa diri kita, dan kita perlu kenal asal kita ni bagaimana sebenarnya, dan kita pada hari ni perlu sibuk dengan perkara apa,
dan bagaimana natijah kehidupan kita bila kita banyak melupakan Allah dan sebagainya tuan-tuan. Mudah-mudahan perkara-perkara yang kita bincangkan pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan gambaran ataupun kefahaman yang cukup bagus kepada kehidupan kita untuk seterusnya sampailah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita benar-benar balik pada Allah dalam keadaan tidak menyesal, beruntung kerana kita tidak melepaskan matlamat hidup kita sebagai manusia insan untuk sentiasa jaga diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memang sebut dalam Al-Quran itu kepada kita, tuan-tuan. Kata Allah, wahai insan, manusia, tidaklah aku ciptakan kamu ini melainkan untuk menjadi hamba kepada aku. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi matlamat kehambaan inilah yang sedang diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan kelayakan dunia, game kan, TV, hiburan dan sebagainya. Allah nak tengok siapakah di kalangan kita yang benar-benar menjaga amanah Allah, yang mana Allah buat kita ni suatu saja tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Ni yang Allah nak tengok. Siapa di kalangan kita ni yang benar-benar berjaya pegang amanah ni, tuan-tuan. Kalau kita kata orientasi itu kan, masa kita macam saya sebelum pergi Mesir itu, tuan-tuan, ada suatu program IKBM tu orientasi. Maka dia bagi kita pegang telur, tuan-tuan. Setengah-setengah tu dia bagi kita pegang biskut. Dia nak tengok siapa di kalangan kita ni yang berjaya jaga biskut ni, berjaya jaga telur ni tak pecah sampai seminggu berada di sana, tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan. Telur ni mudah nak pecah, biskut lagi lah, tuan-tuan. Nak jaga bagi petak tu cantik sempurna, jangan pecah. Maka kita hari ni, tuan-tuan, Allah orientasikan kita dekat dunia pada hari ni ikut umur lah. Ada Allah umurkan kita 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Maka Allah amanahkan kita dengan sekeping hati ni. Allah nak tengok siapa yang jaga sekeping hati ni sempurna sampai balik pada Allah esok. Bukan setakat sekeping hati tu cantik, bahkan bersinar-sinar pula, tuan-tuan. Bahkan menjadi sedap pula, bahkan lazat dan sebagainya, contohnya begitu. Dan Allah nak tengok siapa yang Allah bagi sekeping hati ni hancur, berkecai, pecah, balik pada Allah hancur dah, dipukul oleh syaitan, nafsu dan sebagainya, tuan-tuan. Ini amanah Allah. Allah nak tengok jauh mana kita ni berjaya bermegang amanah hati ni, yang mana hati ni Allah hidupkan kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Jangan biarkan hati kita ni dihancurkan oleh musuh-musuh kita, sehingga kita balik esok kita akan menyesal. Baru kita teringat, Allah, apa yang aku sibuk dekat dunia hari tu, habis semua tu aku tinggalkan, tak menolong aku di akhirat kelak. Maka kita kata, ya Allah, aku nak balik, nak beramal soleh, ya Allah, nak zikir, ya Allah, nak bersedekah, ya Allah. Akhirnya kita baru nak balik, baru nak balik amal. Kita tak ada apa-apa lah, tuan-tuan. Tapi keuntungan kita dekat dunia pada hari ni, walaupun Allah bagi kita hati kita ni walaupun hancur, Allah bagi peluang untuk kita cantumkan balik hati kita. Kalau orientasi tadi, tuan-tuan, telur pecah-pecah lah, tak boleh buat apa-apa dah, tuan-tuan. Tapi kita kat dunia ni, kalau kita rasa hati kita ni hancur banyak dah, banyak lalai dah, kita ada peluang lagi untuk cantumkan hati kita balik, sempurnakan hati kita balik. Selagi mana kita masih hidup ni, masih ada peluang kita untuk terus baiki diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari esok untuk pengajian tasawuf, tuan-tuan. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dan saya pengen kuliah, tuan-tuan. Ingat pesanan saya, banyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibukkan hati ingat kepada Allah. Nescaya kita akan berbahagia dunia sampai akhirat, dan kita akan mencapai matlamat kehambaan, dan kita akan sentiasa dalam naungan dan bimbingan ataupun penjagaan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.